Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat dah? Sekali-sekala jumpa. uh, Alhamdulillah. Tadi kita dah mengaji dengan Al-Fadhil Ustaz Hadi Abdul Hadi. Jadi kita sambung pula kitab pengajian kita, iaitu kitab Al-Misbahul Munir. Mau misbah dalam kitab kan? Yang tak ada boleh kongsi. Muka surat 4. Kita nak sambung balik kita punya pengajian yang lepas. Hari tu kita belajar khutbatul kitab ataupun yang kita panggil muqaddimah kitab. Hari ni kita akan sambung huraian dia. Ini kita akan belajar mula huraian pada pengenalan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, muka surah 4 yang di atas sekali, huraian yang pertama pada pengenalan agama ataupun agama. Hari ini kita akan membicarakan ataupun kita nak membahaskan mengenai apakah itu agama. Selama ni kita, mungkin saya juga, kita dah ingatkan agama tu agama Islam ataupun agama lain daripada Islam lah kan. Dia ingat agama tu apa dia? Rupa-rupanya dia ada definisi dia, dia ada ta'arif dia. Hari ni musannif ataupun pengarang kitab kita ni dia nak menceritakan apakah itu agama. Kita dah beramal kan. Dah berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang kita tak tahulah. Insya-Allah kita dah belajar, sebab itulah wajib kita tuntut ilmu, tu kan. Tu kewajipan kita menuntut ilmu sebab nak bagi lepah kejahilan yang ada dekat diri kita, sama ada saya ataupun muslimat semualah. Sebab tu kita wajib tuntut ilmu. Bila kita tuntut ilmu, kita nampaklah ni ke. Walaupun nampak kalimah agama tu macam mudahnya agama kan. Apa agama? Selama ni kita orang sabit agama Islam. Agama apa dia agama? Agama lah. Dia faham macam tu. Tapi hari ni musannif ataupun pengarang kitab kita ni dia nak cerita apakah itu agama. Ni sama-sama kita tengoklah. Baik. Bermula agama itu. Ni kitab lama ni dia panggil bermula lah. Sebab apa dia pasang makna bermula? Sebab dia ada ilmu dia panggil ilmu nahwi. Ilmu nahwu kan. Kalau bila kita mengaji kitab-kitab lama ni dengan tutup guru ataupun kita mengaji kitab-kitab turas, dia pasang makna bermula. Dia panggil dalam bahasa Arab panggil mubtada, permulaan ayat dia pasang makna bermula. Itu nak cerita yalah. Nak cerita kita dah mengaji, kita dah masuk bidang dia, kita ambil tahu juga sikit sebanyak untuk apa? Untuk kita juga kan. Kan nak bagi. Walaupun kita tak pernah terdedah dengan ilmu nahwu tu, tapi bila kita baca kita sabit sikit-sikit. Lama-lama kita retilah insya-Allah. Bila ustaz baca bermula, kita tahu dah yang ni ayat mula. Permulaan dia, permulaan ayat dia. Okey, baik. Bermula agama itu. Apa agama?
Bermula agama itu ialah, ada panggil khabar. Cerita sikitlah dah. Khabar itu jawab bagi khabar bagi, sebab ada bila ada mubtada mesti ada khabar dia. Cerita dia nak cerita. Apakah nak cerita tentang agama tu, dia panggil khabar. Ialah ibarat, yakni ibarat itu satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Itu dia panggil ta'rif ataupun pengenalan ataupun ta'rif ataupun definisi agama itu sendiri. Apa itu agama? Sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah. Tu dia panggil agama. Kalau perhimpunan undang-undang tu datang bukan daripada Allah, dia tak panggil agama. Dia panggil undang-undang lah. Contohnya macam sekolah kita kan. Sekolah kita ni ada undang-undang dia. Kita dalam, dia tak panggil agama lah, dia panggil undang-undang kan. Ini nak cerita tentang agama tu. Timus Sonef kata perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Sebab apa? Supaya menyampaikan akan dia, akan perhimpunan undang-undang tadi kepada umat manusia. Itu dia panggil agama. Muslimat tengoklah, dia faham dah. Apakah itu agama? Dia panggil sekumpulan ataupun perhimpunan undang-undang. Undang-undang yang datang daripada Allah ke atas Rasulnya. Nampak tak? Allah Ta'ala ciptakan atau buat undang-undang, lepas tu Allah Ta'ala wahyu kepada Rasulnya untuk sampai kepada umat manusia. Kita lah. Sebab tu bila Allah Ta'ala buat, dia gubal lah, dia buat undang-undang, dia utuskan, dia bangkitkan Rasul. Untuk apa? Untuk nak sampaikan undang-undang tadi tu kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak sampai, tak utuskan Rasul, maka undang-undang tak sampai kat kita. Kan? Dan sekiranya tak ada undang-undang ataupun peraturan lah, undang-undang ni peraturan. Kalau hidup kita tak ada peraturan, macam mana agak-agak Muslimat agak-agak lah, kan? Tak ada peraturan. Apa kita naik bawa kereta, naik motor atas jalan lah, tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Merah pun dia, hijau pun dia, pakai jalan semua, nak jadi apa? Belaga habis kan? Jadi kelang kabut, haru biru dia panggil. Sebab itulah Allah Ta'ala ciptakan, buat peraturan untuk nak mudahkan kehidupan umat manusia. Macam tu. Itulah kalau hidup kita ni kalau tak ada peraturan, memang susah kan. Sebab tu kita kena disiplin diri kita. Tak kiralah daripada di rumah ke sampai ke organisasi besar ke, apa sekolah pun sama juga. Sekiranya tak ada undang-undang, maka dia payah nak tadbir, dia payah. Sebab dia jadi haru biru. Sebab tak ada orang yang nak atur, tak ada. Macam itulah. Sebab itulah Allah hikmah dia jadikan hikmah Allah Taala utuskan Nabi adalah untuk nak aturkan kehidupan umat manusia dengan undang-undang yang Allah Taala ciptakan tadi tu. Itu mak. Dia faham ya? Atau dikatakan agama itu, ni nak cerita pasal agama saja, kan? Musannif atau pengarang kitab ni nak cerita tentang agama. Dia banyak nak cerita, dia bagi kita ingat, bagi kita faham apakah itu agama. Bila kita faham, insya-Allah besok orang tanya kita, agama dengan Islam sama tak? Dia ada beza. Agama tu lain, satu benda yang lain, Islam tu satu benda yang lain, tak sama. Apa tu agama? Dia panggil perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah ke atas Rasulnya supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Itu dia panggil agama. Islam tu lain pula. Islam apa dah? Inna dina 'indallah al-Islam. Sungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Lain Islam, Allah Taala tak redha. Allah Taala kata macam tu, kan? Dalam Quran kata, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu." Dan siapa-siapa mencari yang lain daripada Islam itu, maka
falan yuqbala minhu, maka takkan diterima. La ni kalau dalam tafsir dia panggil, dalam al-munahu dia panggil, dalam kaedah la tu dia panggil lan harful jar, ni harfun nafyin, huruf yang nafi yang mustaqbal, yang mana kata selagi mana dia sangat lama. Lan tu makna kata sampai bila-bila Allah Taala tak terima lain pada agama Islam. Tu fahaman dia macam tu. Maksudnya orang yang bukan Islam tu, makna kata Allah Taala redha lah dengan agama depa. Selagi mana depa tak masuk Islam, selagi itulah depa dalam bahayalah. Sebab tempat depa neraka. Kita alhamdulillah syukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala takdirkan kita, letakkan kita di dalam agama yang Allah Taala redha. Kan? Bila redha ni Allah Taala akan bagikan nikmat dekat kita, iaitu lah syurga. Itu beza dia dengan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, walaupun dia buat baik setera mana sekalipun, hakikat dia bukan Islam, tempat dia neraka juga. Sebab macam mana lah? Sebab agama dia tu Allah tak redha daripada Islam tu. Sebab itulah kita takut, kita kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita hembuskan nafas yang terakhir, supaya Allah Taala tetapkan hati kita, istiqamahkan hati kita dengan agama yang Allah Taala redha ni. Itulah agama Islam. Itu syukur kita kepada Allah banyak-banyaklah. Sebab itulah kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Syukur macam mana nak tanda syukur tu? Macam tadi kita mengaji tak tahu pula. Kan? Kena banyak istighfar kepada Allah, sebab kita ni banyak buat dosa. Kita ni bukan maksum kan? Nabi tak apa maksum, orang yang tak kena dosa. Waliullah tak apalah, orang yang Allah Taala peliharakan dosa depa, kena juga, tapi cepat-cepat depa boleh taubat kepada Allah. Kita orang yang awam ni kena lazimkan bertaubat kepada Allah. Sembahyang taubat tak boleh tinggal. Istighfar tak boleh tinggal. Kalau tinggal, maksudnya kita ni tak ada dosa lah. Kemah kita kan. Bukan macam tu. Kita kena selalu istighfar kepada Allah. Kena rajin zikir kepada Allah, supaya kita sentiasa ingatkan Allah sampailah kita mati. Sebab apa? Memang kita kena macam tu. Sebab kita wajib kena ingat kepada Allah. Sebab siapa yang menjadikan kita? Adakah kita main dengan sendiri? Tak. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kita ni daripada tak ada baru ada. Daripada tak ada kepada ada. Kan? Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan qidam, dia ada, sedia kada lagi. Beza dia kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita makhluk, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, maka kita kena ingat dia lah. Ingat sentiasa supaya kita tidak lupa kepada Allah. Bila tak lupa, amanlah kita hidup dunia dan akhirat. Macam tu. Kita sambung. Atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Itu dipanggil agama. Kemudian menyampaikan oleh mereka itu segala Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam akan segala umat. Bila Allah Ta'ala buatkan undang-undang, Allah Ta'ala hayukan kepada Rasul, tugas Rasul ialah menyampaikan kepada umat manusia, sampailah kepada kita. Macam tu. Rasul ni, guru kata, dia pun dia panggil apa? Macam orang yang syari', orang yang buat undang-undang, tapi atas jalan majaz. Macam mana? Allah Ta'ala dia yang bawa mai dekat kita kan, tapi dia terima daripada Allah Ta'ala. Dia panggil syari' yang bangsa majaz. Tapi Rasul ni dia termasuk juga, dia kena beriman juga kepada Allah Ta'ala. Dan lagi satu pula, dia mesti beriman dengan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab Rasul ni dia telah dilantik oleh Allah Ta'ala. Contohnya macam Nabi Muhammad SAW. Nabi diutuskan, dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul. Maka ketika tu Nabi Muhammad SAW tak boleh ragu-ragu dah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Ayat Al-Quran tadi.
Allah Ta'ala kata pada Nabi, wala takunanna minal mumtarin, dan jangan engkau sekali lagi ya Muhammad minal mumtarin, daripada orang yang ragu-ragu. Mana kata Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala lantik Nabi Muhammad, maka janganlah Nabi berasa ragu-ragu dengan pelantikan itu. Itu nak Allah Ta'ala pesan kat Nabi siap-siap dah dalam Al-Quran. Wala takunanna minal mumtarin. Itu ayat yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak bagi ragu-ragu. Bila dilantik menjadi Rasul, maka memang lantik yang sungguh-sungguh. Itu Allah Ta'ala rangkamkan dalam Al-Quran itu sendiri. Itu tugas Rasul. Lepas tu pula dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Telah berimanlah oleh Rasul dengan barang ini Quran yang diturun atasnya daripada Tuhan dia. Mana kata apa nak cerita sini? Rasul ni bukan setakat dia kena beriman kepada Allah, bukan setakat dia kena beriman kepada malaikat, bukan setakat kena beriman kepada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun, bahkan dia kena beriman dengan diri dia sendiri sebab dia dilantik oleh Allah Ta'ala. Itu Al-Quran tu cerita kata tugas Rasul tu kan, tak boleh nak dia rasa ragu-ragu. Itu nak cerita sikit lah. Kita sambung balik. Iaitulah dinamakan agama Islam. Iaitulah mana? Iaitulah perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah itu dinamakan agama Islam. Agama, apa dah agama? Perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah. Satu. Apa Islam? Islam tadi kita baca tadi, inna dina indallah al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam itu sendiri. Apa makna Islam? Makna salim, sejahtera, selamat. Itu Islam. Itu agama Islam. Dan orang-orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Dan orang-orang yang mengikut, macam kita lah, orang yang mengikut undang-undang itu dinamakan Muslim. Apa Muslim? Yakni orang yang beragama Islam. Apa orang yang apakah orang yang beragama Islam? Apa maksud orang yang beragama Islam? Orang yang menurut peraturan yang diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita boleh tulis sikit kan. Apakah makna orang Islam tu? Ialah orang yang turut perintah, yakni ikut perintah ataupun ikut peraturan yang diatur oleh Allah. Itu orang Islam. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil orang Islam. Macam kita lah, kita turut dan patuh apa yang diatur oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi. Nabi kata benda ni sembahyang, contoh kita buat sembahyang fardu wajib kan, wajib kita kena buat lah. Itu panggil orang yang turut. Dia orang tak turut macam mana? Dia ada hukum taklifiyah. Tak dia cerita orang yang tak buat tu dia kena dosa dan sebagainya. Itu dia cerita orang Islam. Maka nyata daripada ta'rif, maka nyata yakni terang, daripada ta'rif, yakni definisi itu kembali kepada agama tadi. Maka nyata daripada ta'rif agama itu bahawa yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang Allah Ta'ala, yang dihantarkan akan undang-undang Allah dengan melalui rasul-rasulnya daripada yang bersangkutan dengan akidah. Maksudnya kat sini yang disebutkan agama itu ialah kena kepada undang-undang. Undang-undang yang dihantarkan akan dia, yang dibawa datang akan dia, akan segala undang-undang tadi dengan melalui rasul-rasulnya. Undang-undang tadi main dengan siapa? Daripada Rasul. Siapa yang wahyukan? Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasul. Tugas dia menyampaikan kepada umat manusia. Apa yang dihantarkan tadi
daripada yang bersangkutan dengan akidah, yakni pegangan kita. Akidah, apa akidah? Sifat 20 ni kita tak masuk lagi sifat 20. Kita duk cerita dulu apa makna. Musannif cerita apakah itu agama dan sebagainya. Dia cerita dulu. Ni yang bersangkutan dengan akidah, yakni pegangan ataupun i'tikad kita. Kita pegang i'tikad kita macam mana? Allah Ta'ala ada. I'tikad kita lah. Yang sifat 20 yang kita akan belajar insya-Allah yang akan datang tu dia panggil aqaid. Segala simpulan iman, segala pegangan kita. Dan dalam akidah tu dia terbagi pada dua pula, dia panggil usulul aqaid dengan furu'ul aqaid. Dah cerita dah, kita cerita dulu dah sampai kita ceritalah. Akidah ni tentang sifat-sifat Allah. Itu panggil akidah. Pegangan kita, sifat-sifat Rasul dan sebagainya. Dia panggil akidah yang berkaitan dengan pegangan kita. Simpulan iman kita tu. Dan ibadah kita tahu lah. Ibadah solat kita, haji kita, zakat kita dan sebagainya dia panggil ibadah. Tu hukum dia panggil undang-undang tadi. Dan muamalah, apa muamalah? Tentang kerja buat kita berinteraksi dengan manusia. Contohnya jual beli kita, sewa menyewa, pawah memawah dan sebagainya dia panggil muamalah. Dan sebagainya, yakni tentang jinayat, hukum jinayah kan, hukum jinayah ada. Dan hukum munakahat, hukum nikah kahwin dan sebagainya itu adalah undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan melalui Rasul dia. Itu dipanggil agama. Baik, cerita lagi. Bermula undang-undang Allah Ta'ala itu 5 perkara. Undang-undang Allah yakni nak kata undang-undang ni peraturan ataupun hukum lah. Hukum naknya. Bermula undang-undang Allah Ta'ala 5 perkara. Ini kita tahu dah. Yang pertama iaitu wajib. Hukum wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Dia panggil hukum apa? Hukum taklifiyah. Hukum kita lah. Macam contoh kita kata sembahyang fardu. Sembahyang tu wajib tak wajib? Wajib. Kalau sembahyang solat sunat ba'diyah, kalau ba'diyah lepas zuhur dia panggil sunat, tak panggil wajib kan. Lepas tu kalau tak buat sembahyang fardu dia panggil haram. Kalau makan benda-benda yang berbau dia panggil makruh. Setengah orang kata sokok makruh kan. Itu nak lepas diri dia tu. Tak apa, tidak ada hujah dah. Jadi ada. Harus apa dah? Macam kita lah. Tak makan pun boleh, makan pun boleh harus. Tapi semua kata tak makan mati ustaz. Oh, dah kot. Ada cerita orang tak makan hidup Benda harus. Benda harus ni tak buat tak apa, tak buat tak apa kan. Macam kita tak mau, kalau kita nak diet jangan makan. Tapi kena jaga takut mudarat saja. Tapi tak ada apa pun tak mati. Ada guru cerita ada ulama di Indonesia tu tak makan berpuluh-puluh tahun, dia tak pernah makan, tak minum, tak mati pun. Nak kata dalil kata benda tu tak makan pun tak mati. Macam kita lah, tapi saya tak boleh, saya kena makan. Tak makan lagi jadi macam-macam. Atas pada orang nak cerita kata benda yang harus kan, harus. Baik, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar, yakni tidak terlepas daripada salah satu daripada 5 undang-undang, yakni hukum yang tersebut yang dinamakan akan dia dengan hukum syarak. Hukum yang tadi kita kata haram, apa wajib, sunat, makruh kan. Yang 5 tadi dia panggil hukum-hukum syarak insya-Allah taala. Nampak tak? Jadi kita kena tahu hukum taklifiyah. Apa hukum taklifiyah yang kita tahu dah? Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Mana? Kalau hak fardu dia panggil wajib. Kalau hak yang haram, kalau benda-benda yang Allah Taala tegah dia panggil haram. Yang Allah Taala tegah dia panggil, itu dia panggil haram. Tak boleh buat, tak boleh. La taqrabu zina, jangan kamu hampir dengan zina. Haram, tak boleh buat langsung. Dia panggil apa? Tak boleh buat dah. Benda yang sunat, sunatlah, puasa sunat dan sebagainya buat. Itu dia panggil hukum yang bangsa taklifiyah.
Kita kena tahu lah benda tu kan, baru kita faham. InsyaAllah ta'ala. Kadang-kadang apa sunat ni, kadang-kadang kita orang panggil apa? Kadang-kadang orang panggil sunat pun dia, sunnah pun dia kan. Apakah duk pening? Yang mana tu ustaz? Sunnah ke sunat? Saya nak sembahyang sunnah boleh tak? Lepas ni sembahyang sunnah zuhur. Kita dengar pelik kan? Wakaf dengan ha. Sunnah duha. Pernah dengar tak? Yang saya dengar sunnah duha tu ada lah. Jadi duk berbalah tentang kalimah kat sini kan. Wakaf je. Tapi hak tu lah jugalah sunnah kalimah yang sama. Sunat ni dia panggil apa? Pada lughah dia panggil tariq, jalanan saja. Pada istilah dia panggil apa? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Barang diberi pahala atas kita buat dan tidak disiksa atas meninggalkan akan dia. Itu dia panggil sunat. Buatlah, tak ada masalah pun kan. Tak payah duk petikai bab-bab sunat. Dengar sunat, buat je. Benda sunat ni kita buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Buatlah. Tapi banyak bila kita dengar tinggal tak berdosa, banyak yang kita tinggal kan. Sebab tinggal tak berdosa, relax lah. Apa sunat qabla ba'diyah kita kena jaga kan. Sebab tu benda tu lebih besar daripada kita pun tak maklum sunat tarawih kan. Ba'diyah qabla orang panggil setengah panggil sunat kapit waktu dia juga. Qabla ba'diyah tu kan, lepas zuhur 2 rakaat, lepas sebelum zuhur 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, lepas subuh ada. Dah tak tahu bentar buat 2 rakaat nak kira macam benar tu. Lepas subuh tak ada kan. Asar pun sama juga. 2 rakaat sebelum asar, lepas asar ada sunat musliman? Tak ada. Ada tak? Tak ada no? Tapi ada orang buat boleh tak? Pergi buat juga sunat ba'diyah. Tak boleh dah kan. Tapi kalau dia nak qada boleh waktu tu. Kalau qada yang wajib lagi boleh. Tak ada waktu yang tahrim tak ada. Contohnya si fulan tu dia tertinggal solat fardu. Betul dia nak qada kan. Waktu yang tak boleh qada, waktu yang tak boleh buat sunat dia buat. Boleh tak? Boleh. Sebab benda fardu dia kena wajib kena buat segera kan. Kita termasuk saya sendiri, kalaulah kita ada tertinggal sembahyang fardu, cepat-cepatlah kita qada kan. Sebab kalau takut tak qada, nama kita tu dekat neraka tu. Allah Taala kata apa? Dia malaikat catat. Selagi mana kita tak qada sembahyang tu, nama kita lekat kat situ. Tu yang kita takut. Kita cepat-cepat qada. Tapi jangan 20 sampai tak qadar kita kuasalah. Jangan 20 sampai tak macam nak cerita sampai takutlah. Tak boleh juga. Takut pun kena, harap pun kena. Kita buat qadar kita mampu. Tapi qada tu wajib kena buat. Cari masa buatlah. Contohnya kalau kita buat semayang kita qada waktu kita kata sunat kita nak ba'diyah tak boleh. Selalunya kalau yang saya dah mengaji lah, yang saya tahu, kalau kita ada tertinggal fardu, kita utamakan fardu dulu, jangan kita buat yang sunat. Dapat juga. Kalau kita buat fardu, kita dapat juga. Di sebuah sunat tadi dapat juga. Macam tu. Merah dah. Maksudnya tak masuk waktu lagi. Masa tahrim waktunya tu lah. Kalau kita terlewat sembahyang, waktu nak kira nak masuk waktu dah kan. Kalau kita tak buat, kena cepat-cepat. Dia ada dalam kitab fiqh tu ada cerita sikit, saya tak pernah ingat lah. Tapi dia ada waktu yang tak boleh kita nak sembahyang tu kan. Tapi kalau kita tak buat, kita kena buat cepat-cepat. Kalau tidak, dia panggil kita orang yang sengaja kan tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang yang sengaja, nama naik dekat neraka. Tapi kalau tinggal dengan tak sengaja, tak apalah. Apa dia? Tertidur. Tapi jangan ada beramai lah. Tertidur mana galik-galik, terlena. Nak sembahyang asar, nak sembahyang zuhur, kita terlena. Asar pun kita sedap. Tak sembahyang zuhur lagi. Macam mana nak cerita? Tak apa. Kita qada zuhur, betul kita buat sembahyang asar. Sebab kita dalam keadaan tertidur. Tapi jangan duk saya saja buat, tak boleh kan.
Atau tidak untuk Allah Taala maaf lah. Tapi kita kena buat juga, kena qada sembahyang juga. Macam tu. Dia faham muslimat dah? Baik, maka nyata pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu ramainya orang yang tidak mengenal agama. Ramai orang tak kenal. Hanya pandai menyebut, pandai menulis jua. Orang tak kenal ramai, cuma pandai sebut dan pandai menulis jua. Tak kenal macam mana? Hai jabak ni. Dia kata apa? Maka setengahnya sembahyang saja, puasanya tidak. Pandai tu. Kan? Dia buat sembahyang, puasa ada. Dia kata apa? Sembahyang, puasa dah kot. Kan? Tak mau buat puasa yang fardu lah, bukan puasa yang sunat. Dia apa, orang macam tu dia panggil orang yang tak kenal agama lah. Sebab apa? Dia sembahyang saja. Dia lupa yang hukum Islam 5 perkara dah, yang puasa pun termasuk juga. Puasa Ramadan ni kan termasuk juga. Dia tak buat. Bila tak buat, dia macam rumah lah. Rumah ni kalau tiang tak ada, mana boleh naik atap? Tak boleh kan. Kita nak naik rumah, kita buat tapi tak cukup syarat, tak jadi. Untuk rumah tu tak boleh jadi. Tambah semayang lagi lah kan. Dia panggil tiang tak ada, nak pacak apa tak boleh. Buat lantai tak jadi. Tak jadi, kita nak jadi rumah, tak boleh jadi rumah. Tak tahu nak panggil apa. Nak panggil apa tak tahu kan. Tak boleh jadi sebab gugur. Tak ada. Sebab dia tak buat, tak bagi cukup. Baik, maka setengahnya sembahyang saja, puasanya tidak. Dan setengahnya pula sembahyang, puasa, menunaikan haji, tidak mengeluar pula zakat. Tak cukup. Tak cukup. Dia sembahyang buat dah, puasa buat dah, haji pun pergi dah. Zakat pula kedekut kan. Nak kata aku duk cari duit banyak-banyak, nak kena zakat ni macam mana ni? Duit aku banyak kan. Dia berasa tu. Sedangkan zakat tu wajib. Hak zakat tu yang ada, yang zakat tu bukan duit yang pemilik dia. Dia zakat ni milik orang lain. Sebab tu kita kena keluarkan zakat. Sebab duit tu duit orang lain. Duit yang asna orang yang dia orang lain punya, bukan kita punya. Itu kena faham tu kan. Zakat ni. Sebab tu bila cukup haul dia, bila cukup nisab dia, kena keluarlah. Jangan simpan lama-lama. Nanti dia akan jadi benda yang boleh rosakkan kita. Amalan kita pun boleh rosak dan sebagainya. Hati kita akan jadi keras. Jadi kita menjadi tak tasawuf, kita nak sabar. Tiba-tiba benda-benda yang menghalang tu dia tak boleh. Apa dia? Benda-benda macam ni lah. Kita nak jaga hati ni banyak kan. Banyak benda kita kena jaga. Makanan untuk utamanya. Makanan punca nak jadi baik hati kita ni. Kalau kita tak jaga makan pula punca dari mana? Hasil yang kita cari tu kan. Kerja buat kita. Contohnya kita buat, kata si bulan tu buat kerja, dia tak kira halal haram. Dia buat ikut dan dia. Ketika tu dia rasa memang makan nasi tu tak apa. Punca hasil yang kita cari tu dia akan merosakkan tubuh badan kita. Apa dia? Hati kita tu lah. Makan nasi, kalau makan nasi tak apa, walaupun cara yang haram dia tak ada apa, tapi pendapatan tu dia akan rosak hati jadi keras. Itulah tengok kadang-kadang anak-anak kita lah, cucu dan sebagainya, adik-adik kita akan jadi porak panda. Sebab apa? Sebab punca asal kita kena cari. Sebab tu kita kena muhasabah, cari apakah jalan penyelesaian kita kan. Kalau tak kena, cepat-cepat. Kena bagi sempurna elok. Macam tu. Dan bermacam-macamlah berlakunya. Bila ada yang sembahyang, puasa. Tadi yang musannif habaq ada sembahyang, puasa, haji, tak keluar zakat. Dan bermacam-macam lah. Ada kala membuat yang sunat-sunat juga, tidak yang wajib. Ada juga orang dia buat sembahyang sunat je, wajib tak buat. Ada juga macam-macam orang lah ni. Dia kata aku nak sembahyang sunat je, wajib tak buat. Ada. Tapi saya tak nak jumpa lagi lah. Tapi orang nak cerita kita ada lah. Pasien tu berada juga. Dia buat sunat, dia pun buat sunat. Hak fardu dia tak buat. Contoh dia buat sembahyang sunat zuhur. Sembahyang zuhur dia tak buat. Dia faham ke mana kita tak tahu lah. Sedangkan dia buat
Tak tahu saya pun nak kata boleh tak reti kan. Ada pasien tu juga orang. Macam-macam orang Tuhan tunjuk kat kita. Akhir zaman ni gitulah manusia. Punca dah daripada hati lah. Hati kita. Hatinya rosak tadi, berlakulah macam-macam. Boleh rosak. Jadi rosak peranda habis semua. Ada kala membuat yang sunat-sunat jua tidaknya wajib. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal agama. Sebab apa? Yang tadi boleh berlaku semayang sahaja, puasa dak, apa tu, semayang, puasa, haji, zakat dak. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak kenal agama. Tak kenal lah. Orang yang tak kenal selalu dia buat perangai macam ni. Dia tak kenal. Tapi sampai bila dia tak kenal, dia kena cari jalan. Dia kena tuntut ilmu bagi dia kenal. Jangan kata aku tak kenal. Duduk di rumah, bila ustaz mengajar, ada guru kita mengajar, kita tak hadirkan diri dalam majlis agama ilmu. Sampai bila orang dia tak tahu ilmu kan? Dia kena mai tuntut ilmu. Dia tak boleh guru pergi kat kita kena ajar ilmu. Tak kiralah di surau ke, di masjid ke, di mana-mana sekalipun, di sekolah ke, bila ada majlis ilmu, kita kena mai cari ilmu. Sebab ilmu majlis ni satu majlis yang Allah Ta'ala berkat. Ilmu pun boleh, Allah Ta'ala berkatkan rezeki kita, berkatkan umur kita panjang dengan tuntut ilmu. Ilmu ni, tuntut ilmu adalah sebahagian dalam ibadah kita kepada Allah. Jangan kita rasa kita duduk saja, rasa buang masa. Tak. Kalau kita rajin contoh, kita rajin buat sembahyang sunat. Tiba-tiba kita nak kena majlis ilmu. Rasa rugi. Buat dulu. Kata tak sempat kan, buat 2 rakaat dulu. Tapi majlis ilmu ni nilai dia memang tinggi. Tak apa. Ada guru setengah ulama kata, orang yang tak ada ilmu, sekiranya dia beramal, dia buat sembahyang 100 rakaat sekalipun, nak bandingkan orang yang ada ilmu, orang yang ada ilmu dia buat 2 rakaat saja. Orang yang tak ada ilmu dia buat 100 rakaat, contoh dah. Baik lagi orang yang berilmu tu. Sebab yang pertama, sebab dia ada ilmu, dia tahu apa yang dia buat. Orang yang tak ada ilmu, dia buat ikut dah dia lah, ikut faham dia. Dia tak ikut apa yang sepatutnya dia kena ikut. Dia buat ikut faham dia. Contohnya kita kata yang mudah-mudah lah, semayang selalunya orang yang tak faham tumak ninah tu dah. Kan, tumak ninah dia naik daripada naik i'tidal sampai Allah Muhammadah, dia tak tumak ninah terus turun. Dia ingat tak apa. Tapi itu adalah kalau tak ada tumak ninah, dia tak sah semayang tu. Contoh. Itu contoh yang mudah lah. Sebab tu kita kena tuntut ilmu, cari ilmu. Bila ada ilmu mudah. Sebab tu orang yang ada ilmu, dia buat walaupun 2 rakaat, tapi nilai dia lebih tinggi daripada orang yang tak ada ilmu. Itu dari segi ibadah. Kalau dari segi akidah dia pula, dia faham Allah Ta'ala tu macam mana. Dengan orang yang tak faham, lagilah beza. Bila orang yang faham tentang Allah ni, bila dia mengaji, dia faham, dia semayang, dia khusyuk. Nak cari khusyuk tu yang susah. Nak ingat Allah tu macam mana. Nak ingat macam mana. Nak ingat macam mana Allah Ta'ala tak bertempat macam kita. Kan kita makhluk, kita duduk. Semua kat duduk. Makhluk ni mesti bertempat, wajib bertempat. Sedangkan Allah Ta'ala dia tak bertempat. Macam mana kita nak bayang kat Allah? Nak bayang lagi tak boleh. Sebab bila kita bayang, makhluk. Macam mana kita nak buat? Kalau kita tak mengaji kitab sifat 20 ni kan. Sebab Allah Ta'ala tu dia tak macam kita. Dia bukan makhluk nak sama macam kita. Macam mana? Kita tak bermakhluk walaupun lain-lain rupa, tapi hakikat dia makhluk juga. Itu kita. Allah Ta'ala bukan makhluk. Macam mana ustaz? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang tahu kan. Tapi kita mengaji sifat Allah Ta'ala. Kita mengaji, kita faham. Selagi mana kita libat gambaran, selagi itulah makhluk. Kita nampak kita nak bayang Allah Ta'ala macam ni, bulat ke petak, itu semua makhluk. Itu bukan sifat Allah. Bukan Allah. Kalau kita tak mengaji, kita tertipu lah. Syaitan ni, tahulah, dia ni pakar lebih daripada kita lagi. Dia kata Allah Ta'ala ni besar dari dunia ni. Besar dia. Selalunya kalau kita faham besar ni, dia gagah lah. Gagah, kuat kan. Tapi itu semua adalah makhluk, bukan Allah Ta'ala. Itu ilmu ni. Kita nak sebut orang yang ada ilmu, dengannya orang yang tak ada ilmu. Sebab tu kena beramal. Nak beramal mesti wajib ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jadi amal takut tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tak ada ilmu.
Itulah ulama banyak kali saya sebut, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal siapa-siapa yang tidak ilmu beramal, ia segala amal dia ditolak dan tak diterima. Buat amal tapi tak ada ilmu, dia duk rasa Allah nak terima, tak, tertipu lah. So dia, kita kena cari ilmu juga, walaupun sedikit. Cari ilmu. Nak cari benda, hadirkan dalam majlis ilmu lah. Mai bawa kitab ke, mai mengaji, mai dengar ustazah duk syarah. Alhamdulillah lah tu kita dapat ilmu, walaupun sikit. Contoh macam hari ni kita mengaji kitab tasawuf, kita mengaji kitab aqidah, kita dapat ilmu walaupun sikit, insya-Allah lama-lama jadi bukit kan. Tanah ni pasiak, kalau kita gali dah, kita timbul-timbul lama-lama dia akan jadi tinggi kan. Ilmu macam itulah, tak payah duk berebut. Sebab ilmu ni kurniaan Allah, kurnia Allah Taala kan. Faham Allah Taala yang kurnia, bukan kita yang boleh buat. Nak pandai pun kurnia Allah Taala yang kurnia, bukan kita. Kalau kita rasa kita pandai, kita masih kena cucikan hati, cuci hati lagi. Sebab apa yang kita dapat ni adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala, bukan kita. Samalah gerak buat kita, bukan kita yang buat. Allah Ta'ala yang bagi pinjam kudrat kat kita. Boleh gerak kita. Kalau kita sedang ni, semuanya hakikat Allah Ta'ala yang bagi. Sebab itulah kita akan banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Allah aku ni, semuanya Allah Ta'ala yang bagi, bukan aku. Kesihatan aku, nikmat yang aku dapat sekarang ni, semua siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi, bukan kita. Usaha kita usaha, tapi yang bagi hakikatnya Allah Ta'ala yang bagi. Sebab itu kalau kita faham, hati dia tak rasa gundah gulana pasal lama dah, gundah gulana, tak rasa resah. Gundah gulana macam kamak gerandi ya, gundah gulana, dia tak resah, dia rasa tenang. Sebab apa? Dia faham setiap pemberian tu semuanya daripada Allah Ta'ala. Kita ni buat je kerja, usaha, minta doa, tawakal. InsyaAllah Allah Ta'ala bagilah. Dia nak bagi tak bagi, semua tu daripada Allah Ta'ala, bukan daripada kita sendiri. Sebab itulah kadang-kadang kita rasa macam apa, kalau kita rasa macam sedih tu, kita tak faham tahqiq lagi dengan Allah ni kan. Sebenarnya orang hebat-hebat dia faham gitulah, semua Allah. Tak ada masalah dia. Semua diserah kepada Allah Ta'ala. Boleh ke? Boleh. Tapi kena faham ilmu dululah. Ilmu tasawuf yang kita mengaji tadi, ilmu tasawuf, ilmu nak sucikan hati. Ilmu akidah ni dia nak kuatkan pegangan kita dengan Allah. Tu dia kena lazim sekali. Kena jalan serentak. Mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kena jalan sekali, insya-Allah dia faham. Selamatlah kita hidup dunia dan akhirat. Kalau tidak, bahaya kita. Semuanya itu daripada sebab tidak mengenal akan agama. Kalau begitu, Sunnah kata, hendaklah kamu mempelajari akan dia. Hendaklah dengan kata wajib kita mempelajari akan dia, akan agama. Dengan bersungguh-sungguh, sampai kita fahamlah, sehingga mengenal akan dia, akan agama tadi. Kalau kita tak faham, kita kena mengaji lagi. Tak faham, boleh tanya ustaz dan orang guru yang lain kan, macam mana agama ni tak faham. Tapi saya ingat kat sini taklah payah mana kan, dia panggil undang-undang kan. Maksudnya hukum hakam Allah Ta'ala yang taklifi yang 5 tadi. Kita nak faham yang tu saja. Maksudnya kata bagi faham, insya-Allah kita tahulah. Bila kita buat, kita faham dia, kita bersangkutan dengan hukum hakam. Setiap gerak kita semuanya bersangkutan dengan hukum hakam. Sama ada hukum tu haram, sama ada hukum tu wajib ataupun harus, makruh dan sebagainya. Semua tu dekat kita lah, bukan kat orang lain, dekat kita. Diri masing-masing. Bukan dekat saya, dekat muslimat, tak, masing-masing. Dia panggil setiap diri tu. Dia ada 5 hukum kat situ. Kita tahulah. Macam baru ni kita puasa, hukum puasa adalah wajib kan. Wajib puasa mana? Puasa Ramadan. Puasa Isnin Khamis sunat. Tak buat tak apa. Tak buat tak apa tu yang jadi lemah. Bila tak buat tak apa, pakai tak buat terus. Itu bincang kita lah, kita manusia orang awam ni, bila dengar tak buat tak apa, tak buat terus.
Tapi macam mana kita nak dekatkan dengan nak dekatkan diri kita dengan Allah? Tak boleh lah. Kita harapkan, kita nak bayangkan macam-macam, tak boleh, sebab kita buat benda-benda yang biasa. Patutnya kita nak benda-benda yang special, kita kena buat benda yang luar biasa. Contohnya macam kita nak lain benda orang, kita rajin qiyamul lail. Qiyamul lail tak tinggal, siang tiap malam tahajud tak berhenti-henti. Tu nampak luar biasa pada orang lah. Setengah orang tidur, kita bangun. Pukul 3 orang tidur, sedap tidur, kita bangun. Kita buat sembahyang tahajud dan sebagainya, zikrillah, tak sama dengan orang lain. Tu mudah-mudahan kita akan dapat Allah, pemberian daripada Allah. Tu boleh juga kan. Kalau kita tak buat, kita harap benda yang baik daripada Allah, dia panggil angan-angan lah. Macam kita lah buat kerja, nak gaji banyak, tapi kerja malah pian. Agak-agak bos nak bagi tak? Ni bekerja bermalas tapi nak gaji banyak, tak boleh. Nisbah macam tu lah, lebih kurang macam tu. Kita dengan Allah, kita nak dekatkan diri dengan Allah, kena macam tu. Kita kena buat benda yang luar biasa, baru dapat benda-benda yang luar biasa. Kalau nak benda biasa, jadi biasa saja. Macam itulah. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Yang ni insya-Allah panjang umur, kita akan berjumpa lagi di kuliah yang akan datang. Kita akan bahas pula mengenai kejadian agama ataupun terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Yang pertama Islam, iman dan ihsan. Musannaf akan cerita apakah itu Islam, apakah itu iman dan ihsan itu sendiri. Itu insya-Allah di kuliah yang akan datang kita akan bincang pula, insya-Allah. Jadi macam mana, ada boleh faham tak saya cerita dah. Kadang-kadang macam itulah. Dah lama-lama sekali bila duduk depan ni jadi macam-macam. Benda yang kita dah sedia jadi benda lain. Tu apa, kalau ada salah silap saya minta maaf dah. Kalau tak faham, insya-Allah boleh tanya lepas kuliah pun boleh dan sebagainya. Tak ada masalah, insya-Allah. Kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Baik, kita sudahi dulu. Thumma qala, dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'man kafi wa mazidan ya rabbana lak yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Shaykhana li jami'al muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.